guna pakailah di peringkat universiti. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi tentang perkara-perkara yang dicadangkan untuk kita laksanakan hybrid. Jadi dari segi kandungan dia kat situ nampak banyak tapi jangan risau. Okey, tak adalah banyak sangat pun ya. Okey, jadi bila ada yang ingin saya pihak PPA keutarakan pada semua adalah tentang 3 kategori pelaksanaan, tapi sebenarnya yang kritikal tu yang ketiga. So nanti yang pertama yang kedua tu kita dah biasa pun nanti saya akan kongsikan kepada semua. Baik, pergi kepada apa yang disebutkan tadi dalam amanat YB Menteri, beliau mengatakan tentang perlunya kita di negeri ini untuk membuat penyesuaian modul pembelajaran dan kaedah penilaian sedia ada dengan persekitaran digital disebabkan oleh keperluan sekarang ini. Ya, dan juga ditekankan secara pengajaran sama ada pelajar tempatan dan antarabangsa perlu dijalankan secara hybrid dan bersemuka. Okey, hybrid muka dan juga dalam talian, dan juga yang terkini pada 12 Januari tentang surat pengoperasian IPT semasa PKP oleh KPT, sekali lagi menekankan kepada PNP secara hybrid ini. Jadi melihat kepada keperluan-keperluan itu memang kita perlu bersedialah maksudnya kita di IPT ni perlu bersedia dengan keperluan yang dinyatakan. Okey, secara umumnya pelaksanaan PDP secara hybrid ini merupakan pelaksanaan PNP di UPSI secara bersemuka dan atau dalam talian, di mana ia dibahagikan kepada 3 peringkat lah kalau kita melihat definisi kita, iaitu di peringkat program, kursus dan atau kuliah secara mingguan. Yang agak kritikal nanti tu yang nombor 3 tu kuliah secara mingguan sebab saya rasa yang lain tu tidak sukar untuk kita laksanakan dan memang kita laksanakan dah pun Jadi dari segi 3 peringkat pelaksanaan PNP secara hybrid ini dibahagikan kepada makro, mini juga mikro. Okey, itu secara orang kata definisi kita lah bila kita kata hybrid ni. Dan dari segi makronya, secara pandangan besarnya bila kita kata kita laksanakan dalam talian dan bersemuka, melibatkan pelaksanaan dari segi bagaimana pelaksanaan program itu sendiri, iaitu especially ini di pihak lah, TDA, Telisa dan ke ketua jabatan dekat Fakulti Sains Matematik, Dr. Alin, Dr. Izan, Kim, Dr. Yusita dan juga matematik Dr. Faizal kan. Dari segi pelaksanaan program kita melihat kursus tu yang dalam talian berapa kursus dan yang perlu bersemuka tu berapa kursus. Itu dari segi makronya. Jadi kita mengenal pastilah kursus-kursus ni ada tak kursus yang memang perlu betul-betul kursus bersemuka. Jadi itu antara yang saya rasa pihak fakulti pun sekarang sedang mengumpulkan data. Seterusnya adalah peringkat mini, iaitu pelaksanaan kursus tu. Untuk dengan menentukan topik-topik yang perlu dijalankan secara dalam talian dan topik-topik yang perlu dijalankan secara bersemuka. Ini memang kita selalu buat, terutamanya bila kita buat pembelajaran teradun ataupun blended. Jadi kita identify, kita mengenal pasti khusus topik mana yang perlu bersemuka. Mungkin pada ketika inilah dapat memberikan maklumat kepada pihak pentadbiran fakulti pada untuk topik sebegini pelajar perlu pulang sebab memang tak boleh, mereka ni mesti kena ada kemahiran tu. Jadi ini antara maklumat yang perlu disampaikan kepada pihak fakulti dan mungkin daripada situ maklumat yang cukup, jadi mungkin fakulti boleh membuat kategori bila pelajar ni akan balik, pelajar ini akan balik dan seterusnya dengan menyusun atau topik-topik tersebut. Dan peringkat mikro ini adalah di peringkat pensyarah sendiri untuk melaksanakannya di dalam bilik kuliah yang dilakukan secara mingguan, di mana pada masa yang sama, iaitu segeraklah sinkronus, terdapat sebilangan pelajar yang berada di dalam talian dan pada masa yang sama ada pelajar yang bersemuka dengan kita. Sudah pasti ini adalah satu yang baharu yang belum kita pernah lalui lagi lah, di mana pada masa yang sama, ini bukan recorded tetapi kita berada dalam kelas bersama pelajar bersemuka dan yang selebihnya adalah pelajar di dalam talian.
Jadi ini adalah satu cabaran baru dengan kita mengambil kira prasarana yang ada itu yang juga memberi satu cabaran ya kepada kita. Diberi contoh pelaksanaan, saya rasa daripada apa yang saya dah sebutkan tadi tu dah kita faham dari segi maksud pelaksanaannya. So saya bagi contoh je di sini, makro katakanlah untuk semester akan datang, satu jabatan ada 20 kursus, 14 kursus dalam talian, 6 kursus bersemuka. Jadi kat situ dari segi aspek jabatan ataupun fakulti dapat menyusunlah ya bagaimana kita dapat mentadbir dari segi pergerakan pelajar pulang dan sebagainya. Dan dari segi aspek mini, contohnya daripada 10 topik, 7 topik dijalankan secara dalam talian dan 3 topik dijalankan secara bersemuka. Ini contoh juga dan maklumat-maklumat ini sangat pentinglah ya bagi saya untuk ketua jabatan dan TDA serta fakulti ya merancang untuk kita perlukan data untuk membuat keputusan. Dan ini contohlah sekiranya kita buat dalam talian ya bagaimana untuk apa ni kita menyusun kalau sekiranya kita nak buat dalam talian, contohnya pelajar kita boleh buat flip classroom juga ya dengan pelajar virtual flip classroom di mana pelajar boleh menonton video ya selama 2 minit, kemudian pelajar menjawab dalam Google Form. Di sini pensyarah dapatlah mengenal pasti sejauh mana ya kefahaman pelajar terhadap topik tersebut dan kemudian pelajar dikendaki menonton video dan juga menjalankan aktiviti dalam Google Classroom. Itu antara contoh yang boleh kita laksanakan sekiranya kita nak buat online sepenuhnya. Dan kemudian pelajar diterangkan lagi tentang proses ya berkaitan topik yang mereka pelajari. Kemudian mereka berbincang dalam talian dan hasil perbincangan pelajar muat naik dalam Google Classroom. Ini contoh ya. Dan di akhirnya ini untuk kelas contohnya untuk 2 jam. Pelajar menyediakan hari refleksi, menyediakan refleksi dan kemudian pensyarah boleh menjalankan menilai ya sejauh mana kefahaman pelajar, contohnya menggunakan Mentimeter. So ini contoh kalau dilaksanakan dalam talian sepenuhnya. Okey, dan bila kita buat blended ya dalam talian sepenuhnya satu kelas dan pada masa yang sama mungkin fizikal. Jadi ia memang kita memang tertakluklah kepada pembelajaran teradun dan juga dasar pembelajaran negara semasa kita melaksanakannya. Jadi cuma dalam pelaksanaan kita pada semenjak daripada bulan 6 lagi, bulan 6 tu kita status khusus kita masih lagi dalam status pembelajaran ta'adun kerana pelaksanaan kita pada ketika itu pada 5 minggu pertama dan secara bersemuka dan 9 minggu yang terakhir itu secara teradun. Tetapi secara online dia khusus ta'adun. Namun begitu bagi semester yang lalu iaitu bermula pada September, ya, Oktober yang lalu, boleh dikatakan kesemua kursus kita dalam kategori kursus dalam talian. Bukan lagi dalam kategori kursus pembelajaran ta'adun sebab definisi pembelajaran ta'adun adalah 30 hingga 79% dalam talian. Jadi kita sebenarnya telah pun menjalankan dalam talian sepenuhnya sekiranya kita buat macam SEM lepas. Namun begitu kalau ini macam tadi ada yang buat bersemuka, ada yang buat online ya dalam topik-topik kita tu, maka pembelajaran ta'adun ini terpakailah, blended learning terpakai ya, dari segi definisinya ya, dari segi definisinya. Tapi nanti bila tengok balik dalam My Guru, kenapa kata kami pun dulu tak buat masih blended. Itu dari segi pengumpulan data ataupun kita tengok macam mana aktiviti pensyarah pelajar berdasarkan 1732. Tapi bila datangnya pembelajaran ta'adun gantian, maka itu lebih dilihat dari segi kualitinya lah. Itu bahan PNP 40%, aktiviti PNP 40% dan pentaksiran 40%. Ini lebih kepada aspek perancangan aktiviti pelajar dan juga pentaksiran. Jadi ini lebih melihat dulu fasa pembudayaan tu memang galakkan je ya menggunakan 1732, tetapi bila semakin lama tu dia dah menjadi melihat kepada kualiti dan pergi kepada pembelajaran teradun gantian. Okey, jadi pembelajaran teradun gantian
sebagaimana pernah dikongsikan dahulu, melibatkan pembelajaran secara sinkronus ataupun asinkronus. Kalau asinkronus, bahan pengajaran dibangunkan lebih awal. Kemudian begitu juga dengan pentaksiran. Pentaksiran yang kita tahu tadi 20%, di mana bahan pentaksiran tersebut juga boleh dijalankan secara sinkronus ataupun asinkronus. Dan bila melibatkan aktiviti dalam talian ini, rekod kehadiran pelajar tidak dapatlah kita ambil secara bersemuka, tetapi kita boleh melihat kepada rekod pelibatan dan juga pencapaian pelajar sebagai bukti mereka turut serta dalam kelas kita, dan sangat penting untuk kita dokumentasikan apa yang telah pun kita rekodkan. Okey, seterusnya adalah pelaksanaan PNP secara hybrid ataupun mikro. Ini yang ketiga lah, contoh yang terakhir. Contohnya, pada kuliah yang diberi tarikh itu pada 15 Mac 2021, semester A202 dah bermula, dan ia berlaku secara sinkronus ataupun real time lah, masa nyata dan segera, di mana di dalam kelas katakan pelajar ada 40 orang dan disebabkan oleh saiz kelas, SOP hanya membenarkan 15 orang pelajar sahaja. Jadi pada minggu tersebut, 15 pelajar ini secara bersemuka. 25 orang lagi yang mungkin berada di kolej ataupun di rumah sewa, mereka berada dalam talian. Dan pada minggu yang lainnya akan berlaku penggiliran lah, sebab ini mungkin disebabkan oleh keperluan-keperluan yang ada dalam program ataupun kursus itu sendiri. Jadi ini bergantunglah, dan pihak universiti memang menekankan untuk pelajar yang pulang ke kampus adalah pelajar-pelajar yang mempunyai keperluan khas. Namun begitu, bagi pelajar yang berkeperluan khas, mereka ni tak semestinya perlu belajar bersemuka, sebab mereka mungkin suasana pembelajaran tidak sesuai dan juga mungkin juga disebabkan oleh tidak ada internet. Jadi bila mereka balik ke kampus, jadi isu tersebut dapat diselesaikan dan tidak semestinya mereka ini bersemuka. Jadi yang bersemuka yang sangat ditekankan buat masa ini adalah atas keperluan khusus ataupun program untuk pelajar, untuk kita susun secara hybrid. Itu yang setakat inilah ya, tapi di pihak fakulti nanti mungkin berdasarkan data yang ada, Dr. Lisa ya, mungkin pihak fakulti mungkin dapat menyarankan kepada ataupun membuat keputusan berdasarkan pelajar mana yang perlu pulang ke kampus. Okey. Dari segi pelaksanaan hibrid, ini adalah contoh daripada PM Dr. Nurul Huda contoh dari segi pelaksanaan hibrid mikro. Okey, untuk KPD 3016. Sebenarnya untuk makluman semua, pada hari Isnin lepas pihak fakulti dimohonlah untuk memberikan contoh-contoh bagaimana kursus-kursus di fakulti dapat menjalankan hibrid ini kepada pihak PPA, dan buat masa ini kami menerima satu contoh lah daripada Fakulti Sains Matematik. Tahniah kerana saya belum lagi menerima daripada fakulti lain Okey, contohnya pada minggu pertama, hari Selasa 8 pagi hingga 10 pagi, di mana aktiviti PNP-nya selama 120 jam lah di sini. Di sini diterangkan dari segi kaedahnya, satu kumpulan besar 40 dibahagikan kepada dua kumpulan kecil A dan B. Jadi dalam seminggu terdapat 2 kali pertemuan dan setiap pertemuan selama 2 jam setengah. Ini contoh di mana pensyarah membahagikan kepada 2 kumpulan seminggu, diaturkan 2 kumpulan seminggu. Cuma di sini kalau kita lihat, kita baca dulu ya. Oleh itu, bagi perjumpaan pertama, kumpulan A akan berkuliah secara bersemuka di makmal pengajaran, manakala kumpulan B berkuliah dalam talian segerak pada masa yang sama. Dan pada perjumpaan kali kedua, kumpulan A berkuliah secara dalam segerak dan juga B secara bersemuka. So, aktiviti dalam makmal pengajaran dilalui oleh kumpulan A, diikuti oleh kumpulan B juga, sebab dalam seminggu bergilir ya. Pensyarah melibatkan kumpulan B dengan sesi Q&A dan kerja kumpulan menggunakan feature breakout session dalam Webex apabila kumpulan A bekerja dalam kumpulan. Kalau bagaimanapun, aktiviti yang memerlukan peralatan amal seperti aktiviti inquiry eksperimental dan juga aktiviti integrasi STEM
yang kumpulan dalam talian tiada akses, mereka akan membuat pemerhatian aktiviti dalam makmal pengajaran dan akan dilibatkan melalui Q&A dan refleksi. Jadi kalau di sini kita lihat kod khusus ni pun 3016 jadi maksudnya 6 jam seminggu. Jadi pensyarah ni membahagikan Dr. Nurul Huda dalam sini merancang untuk membahagikan 2 kali pertemuan. Jadi maksudnya kumpulan A dan B ni swap lah. Jadi dari segi aspek tersebut maksudnya tidak ada bebanan dari segi masa pensyarah. Namun begitu sekiranya satu kursus tu 2 jam ataupun 3 jam seminggu, mungkin pensyarah perlu juga melihatlah dari segi aspek contact hour ini sebab pada masa yang sama kita nak bila melaksanakan hibrid dan pihak pensyarah juga tidak terbebanlah dari segi aspek pelaksanaan tersebut kerana perlu ada penggiliran kepada pelajar. Okey, dan satu lagi contoh, ini satu contoh yang umum lah di mana ini hanya satu kelas saja dan dibuat selama 3 jam contohnya makmal lah di sini di mana pada mulanya pelajar diberi mungkin bahan terlebih dahulu di mana pelajar bersemuka dan dalam talian perlu membelikan maklum balas dalam Mentimeter contohnya. Kemudian dalam masa 40 minit pensyarah membuat demonstrasi. Maksudnya dalam talian dan bersemuka iaitu kepada 2 kumpulan pelajar ni lah yang di depannya dan juga yang di dalam talian, dan pelajar mungkinlah berdasarkan aktiviti pensyarah pelajar perlu memberi maklum balas di dalam MyGuru. Kemudian 90 minit seterusnya pelajar mungkin perlu berbincang macam mana mereka nak menjalankan aktiviti yang melibatkan mungkin di sini melibatkan psikomotor lah mungkin makmal di mana mereka berbincang bagaimana mereka nak melaksanakan arahan dan kemudian pelajar melaksanakan arahan ataupun eksperimen ataupun tugasan secara bersemuka atau dalam talian. Jadi di sini bila kita kata bersemuka atau dalam talian bermaksud pelajar itu dapat berinteraksi pada masa yang sama yang berada di dalam kelas dan juga yang di dalam talian. Dan cuma yang perlu pensyarah kena ingat iaitu semasa mereka menjalankan aktiviti bersemuka itu aspek SOP kena jagalah. Maksudnya itu yang perlu dijaga. Ia adalah satu perkara barulah macam mana yang Rosh minta pelajar kena keluar dan sebagainya itu dipatuhi. Okey, dan selepas pelajar melaksanakan arahan tersebut mereka muat naik hasil kerja ke MyGuru dan pelajar diberi maklum balas lah terhadap hasil kerja mereka dan kemudian pemahaman mereka dinilai menggunakan Kahoot. So Kahoot still lagi kita boleh gunakan bagi pelajar yang secara fizikal dan juga yang di dalam talian. Jadi ini juga adalah satu contoh lagi lah bagaimana dilaksanakan hybrid tersebut. Okay, seterusnya persediaan kaki tangan akademik dari segi kita lah sebagai kaki tangan akademik. Jadi dengan melihat apa yang ada sekarang memang kita tidak ada tools lah melainkan ada pensyarah yang telah pun membuat ataupun membuat pembelian mungkin waktu offer ke telah membeli robot sendiri. Kalau robot tak ada masalah lah, kita tekan je robot tu akan keliling kelas mengambil gambar kita. Namun begitu dalam keadaan yang mungkin kita hanya menggunakan laptop kita laptop pun satu investment juga yang kita beli di mana laptop ni kalau kita hanya menggunakan laptop di dalam kelas maka apa yang disarankan adalah laptop tersebut dapat memfokuskan at least angle dia dapat lihat kepada pensyarah dan juga apa yang pensyarah tulis di whiteboard supaya pelajar yang dalam talian juga dapat melihat perkara yang sama. Ini adalah yang paling asas lah kalau memang kita terpaksa buat hybrid ini Dan juga pensyarah juga boleh menggunakan slide kalau pensyarah rasa macam agak sukar untuk menggunakan kamera dan capture kita di whiteboard papan putih mungkin kita boleh guna yang maya virtual sebagaimana ada whiteboard dalam Google Meet ataupun di PowerPoint di mana pelajar dalam yang di dalam kelas dapat tengok paparan di skrin dan juga pelajar di dalam talian dapat lihat di laptop mereka. Putus-putus ke Dr. Syakinas? Saya kira putus-putus. Putus Lagging. Lagging teruk ke?
Okey je kami. Saya okey. Jelas. Saya kot. Alright. Okey, Okay, okey alright. dengar. Okay, tak apa nanti apa just maklumkan ya. Alright. Okay. Kemudian dari segi pelibatan pelajar, pelajar yang hadir secara dalam talian perlu diletakkan dalam kumpulan. Ini dari segi aktiviti berkumpulan lah ya. Jadi macam pelajar kita galakkan mereka bawa laptop bersama so mereka ni dapat interaksi yang dalam kelas dapat berinteraksi juga yang di dalam talian. Jadi dari segi aspek kerja kumpulan tu kita combine lah, kita campur adukkan lah pelajar dalam kelas dan juga yang dalam talian. Cuma diingatkan sekali lagi tentang SOP itulah ya. Jadi itu antara yang peranan kita lah, satu peranan baru kepada pensyarah sekarang adalah untuk memastikan SOP dipatuhi. Okay, itu dari segi persediaan kaki tangan akademik. Selain daripada kita buat macam biasalah yang kita punya lesson plan tu memang itu kita punya persediaan ya. Cuma dari segi aspek teknikal ini dikongsikan. Kemudian dari segi persediaan ICT, pihak BPA memang sebenarnya daripada perkongsian ini adalah hasil daripada perbincangan PPA juga ya dengan pensyarah-pensyarah ID dan juga pakar IT ya, di mana kita melihat daripada keperluan ini mungkin ya sekiranya perlu ya juruteknik makmal yang ada di setiap fakulti itu, kalau di Fakulti Sains Matematik ni mungkin pembantu makmal juga boleh ya kita latih untuk diberi latihan untuk membantu pensyarah dalam kelas. Jadi kalau mereka ini ada mungkin dari segi aspek untuk mengambil pergerakan pensyarah tu dapat juga dibantulah, maksudnya pensyarah dibantu bukan sekadar statik pensyarah tu hanya tengok whiteboard pensyarah di whiteboard sahaja, jadi dia boleh tengok jugalah persekitaran dalam kelas. Jadi bila ada yang membantu tu lebih lebih orang kata kelas tu lebih lively lagi lah. Dan juga dicadangkan jugalah untuk pihak ICT memasang kamera ataupun web kamera pada komputer di dalam dewan ataupun bilik kuliah. Namun begitu kita tahu perkara ini bukan boleh semalaman ya untuk membeli ya. Jadi mungkin mengambil masa yang lama lah juga untuk perkara ini. Ini hanya adalah cadangan daripada pihak PPA. Dan juga kami juga dimaklumkan bahawa fakulti dalam proses pembelian robot-robot ini. Namun begitu bilangan dia saya tidak pasti, mungkin Dr. Lisa boleh maklumkan kepada kita ya berapa bilangan ya robot yang akan diberikan. Jadi mungkin setelah mengenal pasti berapa ramai yang perlukan kelas, mungkin kita boleh menggunakan secara efisien ataupun menggunakan sepenuhnya kita punya smart classroom, di mana mungkin robot diletakkan di situ ataupun di mana kelas yang mungkin fakulti rasa lebih sesuai untuk kita letakkan setempat dan boleh jadual boleh disusun untuk kelas-kelas tersebut yang bersifat hybrid ini. Dari segi juruteknik makmal dilatih, kemudian dari segi memasang web kamera, dan juga mungkin juga sekiranya lah ya, sebab ini saya buat secara umum bagi fakulti-fakulti yang mempunyai ekor amanah yang banyak ya, mungkin mereka boleh menyediakan writing tablet ya di dalam setiap kelas ataupun makmal untuk menyokong PNP pensyarah. Jadi itu antara cadangan ya kepada pihak pentadbir fakulti. Dan dari segi tips pelaksanaan PNP secara makro ini, memang ini adalah satu yang baru. Kita tak pernah lagi berada dalam situasi ini. Jadi perlu adalah sifat terbuka ya kita pensyarah terhadap sebarang maklum balas daripada pelajar dan juga sesiapa sajalah yang terlibat ataupun mungkin memberi pandangan berkaitan ini. Kemudian dari segi SLT tidak membebankan pelajar dengan tugasan yang terlalu banyak, dan ia mengikut SLT yang telah pun dipersetujui dalam proforma. Kemudian boleh memberikan pilihan pembelajaran mudah alih ya kepada pelajar walaupun mereka ni berada bersemuka dengan kita, tapi sekiranya memerlukan aspek pelbagai mobile ya, jadi kita boleh sediakan. Dan dari masa ke semasa kita perlulah macam kena cuba mengeksperimen sebenarnya bagaimana untuk menggabungkan PNP secara dalam talian dan juga hybrid ini, dan mungkin menggunakan peralatan dan teknologi bagi aktiviti pembelajaran dalam talian. Tidak takut untuk merancang ya, sebab
memang this is try and error ya sebenarnya, tapi bila selepas kelas kalau kita dapat feedback daripada pelajar, mungkin the second class tu kita boleh tambah baik lagi ya. So every time kelas tu kita boleh tambah baik apa yang lebih sesuai, dan sentiasa berkomunikasi dan merujuk dengan komuniti yang mengamalkan PNP secara hybrid. Mungkin kita boleh wujudkan tim ya di jabatan, di fakulti untuk sama-sama kita bantu satu sama lain, dan mungkin boleh diadakan platform untuk berkongsi ya petua pengurusan diri dan masa bersama-sama rakan-rakan pensyarah, dan juga untuk pelajar yang sentiasa kita ingatkan mereka ya bagaimana, sebab ini adalah satu yang challenging juga untuk pelajar sebab mereka berada dalam talian dan pada masa yang sama nak discuss secara bersemuka. Jadi itu yang cadangan ataupun tips ya untuk pelaksanaan secara mikro, dan pihak PPA telah pun memberikan ataupun menyediakan 3 senarai semak, satu untuk pensyarah untuk kita lah untuk kita nak tu, contohnya alright, contohnya sebelum kita nak membuat keputusan untuk kita buat secara hybrid micro ni, berapa bilangan pelajar yang perlu hadir secara bersemuka, berapa bilangan pelajar yang akan berada dalam talian, kemudian adakah pensyarah akan mengajar dari dewan kuliah ataupun rumah. Of course kalau kata pensyarah tu dia duduk jauh, kata dia di kawasan PKPD katakan, pensyarah tak boleh datang, tetapi pelajar kena ada dekat dalam bilik kuliah. Jadi ini juga adalah satu yang perlu design lah kelas kita tu. Kalau Kinas kena nak merentas tu kan. Jadi macam mana keadaannya perlu dirancang. Kemudian adakah berlaku pertukaran pelajar yang perlu hadir bersemuka dan berapa kerap perubahan pertukaran itu perlu berlaku. Jadi perlu ada penjadualan ataupun penggiliran ini ya perlu dibuat. Lepas tu apakah peralatan ataupun perisian ataupun aplikasi ataupun LMS, Learning Management System, yang diperlukan untuk membangunkan kandungan kursus platform ya untuk berkongsi kandungan dengan pelajar. So as for now kebanyakan kita guna MyGuru, ada guna Google Classroom, ataupun mungkin yang lain tu tidak berapa menjadi platform lah. Kalau guna Padlet dan sebagainya itu bukan satu platform yang interaktif juga, tetapi kalau dua yang agak popular ni, MyGuru dan juga Google Classroom ni sering digunakan. Mungkin ada yang gunakan Edmodo ya. Kemudian yang keenam, bagaimana pelajar akan dinilai? Perlu juga kita fikirkan. Seterusnya yang ketujuh, menentukan aktiviti yang sesuai di pembelajaran secara ini, dan menentukan aktiviti yang sesuai secara pembelajaran dalam talian. Kalau kita buat aktiviti, maksudnya kalau aktiviti ni sesuai tak kalau kita gunakan dalam keadaan tersebut lah ya. Kemudian B ini adalah dari aspek teknologi. Ini terutamanya oleh bahagian teknologi lah ya. Perisian video conferencing, apa yang perlu di-upgrade, mungkin pihak ICT lah mungkin boleh, ataupun pihak teknikal di bahagian fakulti. Di fakulti mungkin lepas ni kita pun mungkin kena ada jawatankuasa teknikal di peringkat fakulti ya, untuk membantu pensyarah-pensyarah ni ya, memperkasakan video conferencing, screen monitor, TV atau projektor, LMS, okey tak okey dan sebagainya, assessment tools dan juga virtual collaboration tools. So buat masa ini yang keenam tu, kalau kita Webex tu boleh membantu, kalau yang menggunakan Teams juga bolehlah membantu ya untuk kita buat breakout session dengan untuk student menjalankan flip classroom secara virtual. Dan okey, dan lampiran yang ketiga ini adalah lampiran untuk fakulti. Okey, untuk membantulah, untuk membantu daripada pihak fakulti melihat dari segi teknik maklumatnya, ataupun fakulti boleh collaborate dengan pihak ICT, adakah bilik kuliah sesuai dengan PNP secara hybrid tu, mungkin juga dengan JPPHB. Sebab semalam hari Isnin juga ya, Dr. Lisa mesyuarat jadual waktu, pihak ICT memang memberi laporan tentang kelas-kelas, namun begitu kelas-kelas yang sesuai untuk hybrid ini perlu juga kita lihat.
adakah pensyarah mahir menggunakan teknologi dan peralatan PNP untuk melaksanakan PNP secara hybrid ni? Ya, adakah pelajar sekiranya kurang mahir, maka perlulah dibuat latihan terhadap kemahiran tersebut. Dan untuk makluman, pihak PPA adalah memberikan 30 latihan, ya, senarai 30 latihan kepada bahagian sumber manusia yang mengkhusus kepada latihan-latihan yang dapat membantu pensyarah untuk kita meningkatkan kemahiran dalam uh, PNP menggunakan tools, especially dalam keadaan COVID ini, ya. Yang ketiga, adakah pelajar mempunyai peralatan yang diperlukan untuk pembelajaran secara jarak jauh, ya. Jadi yang tak bersemuka tu, dia duduk kat asrama tu, dia ada ke komputer peribadi dia ke, laptop dan sebagainya, ataupun dia guna handphone, data mobile dia dan sebagainya. Ini juga perlu diambil kira lah, perkara-perkara ini perlu diambil, data-datanya. Bagaimana untuk membantu menyelesaikan masalah teknikal yang dihadapi oleh pensyarah dan pelajar. Jadi kena adalah juga. So mungkin di peringkat ICT, sebab perkara ini tak bentang lagi, ya, di Senate. Jadi hopefully perkara ini diambil lah oleh tim ICT, ya, dari segi pelaksanaan ini. Namun begitu, saya rasa bila pelaksanaan tu dibuat di ICT sendiri, di fakulti sendiri pun kena ada support team juga. Ya, yang kelima, mengenal pasti masalah yang akan dihadapi oleh pensyarah dan pelajar dalam pelaksanaan hybrid ini. Dan yang keenam, mengenal pasti individu yang boleh dihubungi jika berlaku masalah oleh pensyarah dan pelajar. So di peringkat universiti memang kita ada sekarang ni, ya, iaitu tim ICT. Jadi Jadi ini adalah slide terakhir lah, ya. Jadi ada beberapa perkara penting sebagai penambahan lah untuk kita melaksanakan PNP hybrid ini. Mungkin dalam keadaan yang tertentu, ya, mungkin bila kita merancang itu tidak semestinya kita boleh ataupun tidak semestinya kita melaksanakan secara sinkronis sahaja, tapi kita boleh juga membuat secara asinkronis, di mana kita boleh merakam sesi kuliah dan kita berikan awal kepada pelajar untuk mereka bersedia, dan semasa sesi PNP kita lebih kepada aktiviti untuk mereka memahami. Jadi sesi pertemuan dengan mereka itu lebih kepada untuk mereka mengukuhkan pemahaman mereka, melaksanakan latihan kepada pensyarah cara penggunaan aplikasi PNP. Jadi insya-Allah sebagaimana saya sebutkan tadi, senarai latihan telah pun diberi, dan dari segi pelatih ataupun penceramah pun telah pun dikenal pasti. Mudah-mudahanlah pihak unit latihan dapat menganjurkan latihan tersebut kepada pensyarah kita. Kemudian mungkin perlu ada lagi perkongsian, ya, tentang penggunaan aplikasi secara efisien menggunakan MyGuru, Microsoft Teams, menggunakan Discord. Discord juga salah satu platform, ya, yang kita boleh gunakan untuk interaksi dengan pelajar, untuk kita dia boleh bagi yang tak nak MyGuru tu boleh guna Discord juga, ya, menggunakan Schoology, Edmodo dan lain-lain lagi. Dari segi bagi yang nak melaksanakan cooperative learning, boleh laksanakan, mungkin dari segi aspek MyGuru tu, itu cadangan kami lah, ya, kepada pihak ICT, mungkin boleh ditambah baik. Namun begitu, kalau Webex tu dah memang boleh kita guna breakout session. Ramai guna. Ya, betul. Sebenarnya Discord tu memang untuk dia untuk gamer sebenarnya. Tapi dia dah sekarang ni kita gunakan untuk PNP. Mengambil kira isu berkaitan blended learning untuk PNP. Kemudian daripada pihak BHCA dari segi kuliah 3 jam, ya, yang untuk yang kod khusus 3 jam, ya. Yang ABC 3013. So 3 tu kekal 3 jam. Pun begitu, dari segi pelaksanaan pensyarah tu, pensyarah boleh menyusunlah supaya SLT pelajar tu memang 3 jam, dan pensyarah memberi bimbingan ataupun facilitation untuk 3 jam tersebut. Dan dari segi penetapan masa dan tarikh untuk menjawab final assessment ini juga boleh juga dibincangkan dengan lebih lanjut lah pada masa akan datang, kerana kita pun tahu kita baru pertama kali melaksanakan ataupun memberikan penetapan masa dan tarikh final assessment ini. Dan
banyak feedback yang juga kita terima daripada para pelajar. Mungkin daripada pengalaman pertama ini kita tambah baik lagi untuk semester akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih dan sekiranya ada sebarang soalan ataupun sebarang pandangan, saya sangat alu-alukan. Dr. Lisa. Okey, terima kasih Dr. Shakira atas penerangan tersebut. Rasanya kawan-kawan kita pun dah dapat gambaran macam mana agaknya blended learning ni. Hybrid kan. Okey, saya nak buka soalan kepada rakan-rakan kita. Mesti ramai banyak soalan tu kan. Tapi saya nak tanya dulu Dr. Yang pertama adalah dari segi kalau kita pergi mesyuarat tersebut, TNC ada sebut pasal fasiliti tempat kita kan. Dia kata contohnya di FSM kita ada satu saja smart classroom kan. Betul. Jadi itu pun kena fikir juga kan. Betul. Dari segi fasiliti. Yang kedua, kalau saya nak tanyalah pendapat Dr. Shakira, kalau dikatakan fakulti kita tak ada langsung hybrid ni boleh ke ataupun kena ada? Sebab saya dapat tahu bahawa ada fakulti yang tak membenarkan langsung pelajar kembali ke kampus kan. Cuma kita fakulti kita ada consider sikitlah beberapa pelajar yang memang internet dia sangat-sangat kronik lah ni ceritanya kan. Itu je soalan daripada saya, Doktor. Okey, dua soalan Dr. Lisa. Satu tentang fasiliti. Okey, Dida, kalau kita tengok dari segi fasiliti ni, contoh yang diberi, yang kita maklum setiap fakulti ada hanya satu smart classroom. Dan saya ada memberi contoh tadi, sekiranya worst case scenario, kita ada beberapa hybrid classroom, kita perlu buat beberapa hybrid dalam beberapa kursus. Jadi sudah pasti kita tak boleh nak gunakan, kalau kita susun jadual pun mungkin tak boleh nak gunakan smart classroom kita tu mungkin. Jadi kita pun ada banyak bilik kuliah juga dekat blok 1, blok 2 tu. Jadi mungkin dicadangkan macam tadilah, at least kita letakkan laptop kita di tengah kan, dan boleh fokus dekat situ. Itu yang paling, orang kata paling minimum lah. Tapi kalau kita boleh melatih juruteknik makmal kita kan, pembantu makmal kita pun boleh mungkin bantu, mungkin dia boleh bantulah kita untuk melihat kepada suasana kelas tu sendirilah. Jadi bagi saya smart classroom tu memang sebaiknya lah kita dapat gunakan, tetapi kalau tapi kita boleh gunakanlah bilik kuliah yang lain tu kalau keperluannya banyak. Okey. Soalan kedua, boleh tak hybrid, tak hybrid ni saya pun tidak pasti dari segi keputusan yang kata wajib hybrid. Cuma di pihak kementerian begini, sebab dia ada timbul isu bagi keperluan pelajar-pelajar yang yang perlu bersemuka ini, mereka disebabkan oleh keperluan, contohnya kaunseling. Kaunseling tu memang ada dalam standard dia untuk pelajar tu kena ikuti beberapa jam dalam satu semester itu secara bersemuka. Jadi memang mereka tak boleh lari lah sebab itu adalah keperluan, dan cuma di pihak kementerian mereka katakan buat secara hybrid. So means adalah mixture kan, ada yang dalam talian supaya kita nak elakkan lah nanti jadi kluster hybrid pula. So bukan kluster hybrid, kluster kelas pula kan. Jadi itu je. Tapi so far yang apa yang saya maklum adalah sekiranya kursus-kursus itu tidak memerlukan pelajar belajar secara fizikal, maka pelajar akan belajar secara online. Tetapi kalau perlu secara fizikal, dia kena buat lab dan sebagainya, yang itu yang kita buat hybrid, di mana kita tak boleh nak fulfill semua satu kelas pelajar tu dalam satu kelas sebab isu SOP dan sebagainya kan. Jadi sebab tu kita kena flip, kita kena buat penggiliran di mana ada yang dalam talian, ada yang secara bersemuka. Jadi kena buat penggiliran. Jawab ya Dr. Lisa? Alright. Terima kasih. Jadi saya buka soalan. Sesiapa para pensyarah yang ada soalan? Silakan. Saya ada soalan. Siapa dulu? Siapa dah berjalan? Dr. Nurul ke? Dr. Nurul Ya, ke? saya sebenarnya dah keliru. Saya tak masuk awal tadi, minta maaf. Just satu soalan saja, Dr. Shakira. Ya, silakan. Ada beza ke hybrid dengan blended? Okey.
Alright, Dr. Nurul, dari segi hybrid dan blended ini, kalau kita tengok definisi, kalau kita kata blended ni, blended dari segi istilah education dengan yang ambil oleh MEPTA tu dia lain sikit. Okay, dia kalau ikut dia principle hybrid, blended ni iaitu kita blend kita punya pembelajaran kita dengan menggunakan teknologi, okay, daripada yang kita blend tu bermaksud pengajaran kita tu mungkin ada kalanya kita buat secara bersemuka, ada masanya kita buat secara tidak bersemuka tetapi pelajar diberikan teknologi tertentu. Tetapi bila hybrid yang especially yang micro ni, di mana semuanya berlaku dalam satu masa pada synchronous, di mana pelajar dalam kelas memang nak kata blend tu satu yang dia bagi saya dia bolehlah juga macam satu yang blended, tapi dia punya definition tu agak berbeza sebab dalam pada satu masa kita ada pelajar yang belajar menggunakan teknologi yang yang dalam talian, tetapi pada masa yang sama dia ada bersemuka pada ketika itu disebabkan oleh bukan apa, sebab mereka tidak boleh datang semuanya dalam pada satu masa. Jadi pensyarah kena tackle both needs yang dalam talian dan juga yang secara bersemuka pada masa yang sama. Tetapi bagi pihak universiti sebenarnya tidak macam bagi kalau kata kelas kita tu boleh dijalankan secara online sepenuhnya, maka boleh teruskan secara online sepenuhnya, sama ada kita nak buat flip ke apa sebagainya semasa online tu tidak ada masalah. Tapi isunya atas keperluan program yang pelajar tu memang mungkin ataupun khusus dia perlu ada kemahiran yang dia kena datang ke kelas, dia kena datang secara bersemuka untuk dia laksanakan kemahiran tersebut. Saya dah nampak Prof Hassan dekat situ. Contohnya yang muzik lah kan, maksudnya dia mungkin disebabkan oleh tidak alatan, maka dia kena datang juga untuk bermain. So itu dalam keadaan yang macam tu, dan pada masa yang sama mungkin ruang yang terhad, maka perlu mereka ni sebahagiannya berada dalam talian. Saya kira Dr. nak kongsi sedikit pengalaman saya pengalaman saya buat synchronous hybrid. Synchronous hybrid maksudnya saya buat ni sebelum pandemik lagi. Sebelum pandemik, keadaan pandemik, waktu ketika itu kalau saya boleh cerita sedikit senario dia, dalam kelas saya perlu memberi satu briefing lah, perlu ada discussion sedikit. Pada masa yang sama beberapa pelajar kita kena ke satu tempat. Saya tak ingatlah sukan ke apa benda dah lah. So they went there, so they have to attend this session. So what I did, I come up with an online learning for them. So dia akan buka dalam saya punya online Google Meet waktu tu saya guna. So dia akan tengok kita punya nota, my slides. At the same time, slides itu saya project ke dalam kelas. Dan itu dia dapat satu angle. And then ada satu angle lagi supaya dia nampak my movement. What I did was, I placed my handphone. Saya save saya punya handphone at one corner so they can see my view. So for those who are remotely learning from my classroom, they can see me moving around the class without having that camera detector, and at the same time they can see what I'm jotting down on my slides di saya punya screen. Bagi kelas yang in person, yang dalam kelas saya tu sendiri, they are in person students as well. Sebab tu saya panggil dia synchronous hybrid. So for synchronous hybrid for in person classroom, dia akan nampak on the screen that yang remote learner pun nampak yang sama. So that is hybrid, meaning that you are running synchronously. You have in person, and then you also have another group of students, another location, but doing it online. Itu pengalaman saya. Cuma dia punya challenge ni ialah, of course, first definitely the connection. Kalau kita punya wifi asyik dodging je kan, so kita pun pening. And then second one is about there are some like of course yang duduk jauh dia lebih suka in person, because saya kadang saya guna whiteboard di dalam kelas, saya memang akan guna buat mapping. So yang tu dia akan nampak berapa jelas lah. So I think for this time round, because now kita dah ada siapa yang ada laptop, of course dia akan ada Microsoft Word punya whiteboard dalam built in your kalau siapa tak jumpa tu cari, memang ada free. So you can jot down there, and then you can do collaboration, and of course siapa yang dah biasa guna Jamboard, they can use that one as one type of collaboration dalam classroom kita, secara in person and as well as remotely. So that is synchronous hybrid yang saya pernah buat sebelum pandemik lah, cerita sebelum pandemik.
But then I just did that twice kot kepada pelajar. Asalnya pelajar pergi sukan ke something, saya pun tak ingat lah. So that's the situation that I think is good that I had that experience so that I can bring it into the next semester punya learning experience. Thank you. Alright, terima kasih Dr. Syakinas atas perkongsian tersebut. Dr. Nurul, so dia konsep dia begitu, sebab kalau kata blended ni biasanya the whole class, kalau synchronous, all synchronous, kalau asynchronous, all asynchronous, dia macam tu. Cuma yang sekarang ni kita synchronous tapi sebahagiannya dalam talian, sebahagiannya bersemuka. Okay, tak apalah. Sebab kalau you rujuk even if you just Google it, ada orang kata hybrid ni dengan blended learning ni synonymous saja, sama maksud dia. How you implement it can be a variety of way lah kan. Kalau of course macam flip classroom tu dia ada satu model dia, you nak buat blended. But masa berjumpa nak split pun boleh juga, tak ada masalah. Sebab tengok ada hybrid, benda baru ke. Tapi sebenarnya dia konsep yang sama lah. Cuma you nak buat secara makro atau mikro kan. Sebab dia gini, sebab bila kalau kementerian menggunakan blended, nanti kefahaman kita dalam blended tu dulu dia asing kan, kita punya cara. So mungkin bila menggunakan hybrid ni dia lebih, kita menjurus kepada tadilah setting yang berbeza tapi pada masa yang sama. Macam tu. I think for blended learning ni, waktu ketika masa KPT come up with the blended learning tu, waktu keadaan tu tidak berlaku pandemik. So dia waktu tu dia nak supaya at least 7 kan, 7 minggu in person, 7 minggu online. They want the students to involve, they want the students to involve in using online learning walaupun dia memang on campus. So that's the idea of blended learning pada ketika itu. I think a good move for the government to shift it to hybrid learning because they don't want people to get confused with all these types of terms. Cuma hybrid learning ni more on focusing on the location of the students and how we can deliver the same curriculum to them. I think that's the purpose of why they come up with that hybrid learning. I think of course hybrid learning punya fahaman dah lama kan. Dia dah I mean quite for some times dah they come up with that idea. Especially kalau macam tempat yang besar-besar where they have like international students and when they have like people across the continent, you know. So I think that another way of how they want to deliver the curriculum for all secara lebih adil lah. I think thank you. Okay, terima kasih Dr. Syakinas. Ada pandangan dan juga soalan lagi? Silakan. Ada sikit boleh ke? Silakan Prof. PM Dr. Syakirah kan, thank you dengan sharing. Baguslah, saya rasa of course lah we have to define so that we can understand the concept. Kan, without defining the body, tak boleh memahami konsep dia untuk kita laksanakan. Tapi apalah, kita dah faham itu, whatever metodologi yang digunakan, kita faham konsepnya sekali. Cuma dalam konteks yang berbentuk amali lah, saya ada dua persoalan nak tanya. Yang pertama sekali, do we have any guideline how many student in one class? For example, kita ada pelbagai jenis bilik. Kita ada pelbagai saiz bilik lah. Contohnya bilik saya maksimum hanya 15 orang boleh masuk bilik kecil studio kan. Saya mengajar. So kalau 15 orang tu, meaning that kalau kita buat hybrid learning ni, kita hanya panggil 7 orang ataupun 8 orang maksimum saja. Itu. Ataupun ada kelas besar yang boleh masuk 50 orang, so dipanggil 25 orang saja. Adakah satu guideline yang jelas supaya tidak melanggar SOP tersebut? Itu soalan pertama. Okey, soalan kedua pula, saya ingin mencadangkan kepada pihak universiti lah. Oleh kerana kita dalam keadaan sekarang ni, jadual kita akan bertembung bertindih-tindih di antara satu sama lain dengan rakan-rakan kita. Maksud saya dari segi penggunaan peralatan. Bila kita nak buat hybrid ni, kita perlu adakan tripod, video kamera dan sebagainya, not just pakai telefon je. Kalau telefon pun nak kena ada juga tripod dan sebagainya kan. Dan kalau kita duduk jauh mungkin letak telefon jauh, mungkin suara kita tak boleh masuk dalam telefon, yang masuk gambar kita saja. So all these things melibatkan alat-alat teknologi, alat bantu mengajar, itulah tools untuk kita mengajar. Adakah pihak universiti bersedia untuk dengan segera membeli peralatan ini, menambah peralatan yang ada di fakulti? Contohnya setahu saya
di fakulti kami ada satu je video kamera. Jadi kalau satu video kamera, kalau ada 10 kelas, 10 lecture yang serentak, iaitu subjek yang berlainan, berebut-rebutlah kami. Oleh kerana saya gagah sikit, so saya dapatlah. Siapa yang lembut sikit tak boleh dapatlah kot. So satu cadangan saya adalah pihak universiti membeli peralatan ini dengan segeralah supaya mencukupi untuk tujuan pengajaran hybrid ni. Dan kita akan boleh laksanakan. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Hassan atas soalan tadi. Yang pertama berkaitan dengan guideline tu. Guideline tu memang ada dari Roche, di mana Roche memang menetapkan dari segi keluasan bilik berapa yang boleh bilangan pelajar. Jadi memang tidak ada satu yang tetap lah, maksudnya satu kelas kena ada 10 orang saja ke tak, tapi dia bergantung kepada keluasan bilik. So yang ini dari Roche lah ya, dari segi guideline tersebut. Dan kemudian dari segi aspek penggunaan atau peralatan tersebut, sebagaimana saya maklumkan tadi, fakulti memanglah dalam proses pembelian robot. Namun begitu, dalam keadaan yang tertentulah, bila dalam keadaan mungkin dekat muzik ni mungkin ramai kot ya yang akan balik. Jadi mungkin banyaklah kelas hybrid mungkin dibuat. Jadi macam mana yang saya cadangkan tadi, dalam keadaan sekiranya banyak kelas hybrid perlu dibuat, mungkin kita ambil yang minimum lah tadi kan. Mungkin ada satu laptop, mungkin ada satu handphone, device yang boleh membantu. Itu mungkin yang paling minimum lah untuk kita buat kita punya kelas hybrid tu. Jadi kalau yang peralatan yang lain tu, itu saya rasa di pihak fakulti sedang menguruskannya ya. Dr. Lisa? Okey, jadi sebab tu fakulti memerlukanlah data berapa khusus yang perlu dibuat hybrid ini ya. Maksudnya disebabkan atas keperluan khusus. Sebab kalau atas keperluan pelajar tadi, macam Dr. Lisa ada sebut, pelajar yang masalah internet ataupun persekitaran pembelajaran dia tidak sesuai, mereka tu boleh balik ke kampus, tapi tidak semestinya mereka ni perlu hybrid. Sebab bila mereka ada di college, mereka dapat internet. So dia kalau online pun, pensyarabat online mereka tidak ada masalah. Okay. Dr. Syakira, boleh sambung sikit lagi? Ya, ya Prof. Maksud saya macam ni, sebab saya terdengar lah, saya dengar dalam mesyuarat bahawa bajet kami sangat sedikit. Saya bercakap bagi pihak muzik bajet kami sangat sedikit, dipotong lebih daripada 100%, bukan 100% lah, lebih daripada separuh bajet tahun lepas. Jadi saya tak nampak macam mana pembelian peralatan ini boleh diuruskan. Saya ingin mencadangkan supaya pihak yang tertentu, pusat ICT ke ataupun pusat teknologi, pusat, dulu kita ada pusat apa? PTPM. PTPM. Boleh membeli secara pukal menggunakan peruntukan keras daripada universiti untuk membeli. Sebab saya rasa penggunaan telefon tak berkesan, sebab telefon kita kena letak jauh, terutama sekali dalam konteks kami lah. Kalau letak di jauh di belakang untuk kita mengajar di depan, suara tak dengar. Kan, suara tak dengar. Walaupun kita beli tripod yang RM10 dekat pasar malam kan. Kita boleh buat benda tu, tapi suara tak dengar. Mungkin nanti semasa pembentangan nanti PPA boleh menyuarakanlah kerisauan daripada pensyarah tentang hal ini. Namun begitu kami hanya boleh sebab dari segi pembelian kami perlukan data. Jadi kalau PPA memang buat masa ni, yang saya maklum adalah memang Majlis Dekan ya yang menguruskan tentang perkara ini. Jadi saya tidak ada maklumat lah tentang perkara tersebut. Mungkin Dr. Lisa, kalau Dr. Lisa nak tambah tentang perkara ini. Macam mana Doktor? Dari segi isu pembelian ni peralatan, tak salah saya memang Majlis Dekan yang uruskan kan perbincangan. Ya, ya betul. Di pihak kami ada beli robot ni. Tapi saya tanya Dr. Ikwan. Dr. Ikwan ada Doktor? Dr. Ikwan? Dr. Ikwan fizik, bukan Dr. Ikwan biologi. Tidak hepa kita Doktor. So Dr. Ikwan dia ada memang tengah sediakan kita dengan satu tim untuk sediakan satu bilik di bilik seminar biologi kan. Tapi saya tak pasti dari segi fasiliti dia, mungkin Dr. Ikwan lebih tahulah apa yang sedang dibeli.
Mungkin tak apa. Tapi maksudnya yang kita faham, yang saya faham lah, memang setiap fakulti telah pun bergerak untuk pembelian ini. Namun begitu kalau untuk fakulti muzik tu mungkin Prof mungkin boleh bertanya dengan dekan ataupun TDA lah tentang perkara ini, sebab saya rasa yang saya dapat maklumat semua fakulti dalam proses pembeliannya. Tapi kalaulah ada isu mungkin semasa pembentangan ini ataupun selesai pembentangan nanti semasa Senate, mungkin pihak fakulti boleh boleh menimbulkanlah isu ini supaya boleh yelah, maksudnya ada satu keputusan yang mungkin boleh ada bantuan yang bersifat yang lain lah untuk membantu bagi isu-isu yang melibatkan fakulti dari segi isu kewangannya ya, yang tidak mencukupi, especially kita maklum tahun ini belanja pengurusan memang banyak dipotong. Okay, alright, soalan Dr. Kadri Dr. Lisa dah jawab dah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syakira. Ya, Dr. Tamizi. Nak tanya satu soalan berkaitan dengan untuk kita membuat keputusan sama ada kursus kita tersebut ada keperluan untuk kita buat hybrid ataupun fully online ke, adakah keputusan tersebut berdasarkan individu pensyarah terbabit ataupun berdasarkan keselarasan dengan pihak penyelaras kursus. Sebab saya bagi contohnya kami yang mengajar kursus profesional pendidikan, kami punya penyelaras semuanya ada di FPM. Jadi adakah keputusan untuk kita buat tu, sebab saya mungkin nampak ada keperluan, contohnya untuk saya mengajar KPD 2 pada sem depan sebab kita membuat micro teaching dan juga micro teaching. Jadi dekat situ saya nampak kita perlu lihat interaksi antara bakal guru dan juga dengan murid mereka kan. Jadi mungkin ada keperluan untuk membuat secara fizikal, tapi itu adalah pandangan saya lah. Cumanya contohnya adakah keputusan tersebut perlu juga dilihat kepada keselarasan dengan pihak penyelaras di FPM ataupun kita boleh decide untuk fakulti sendiri ataupun untuk pelajar kita sendiri. Terima kasih. Pandangan saya lah ya Dr. Tamizi, sebaiknya perkara ini dilihat secara kolektif sebab kita menggunakan performa yang sama. Jadi mungkin boleh dibincangkan bersama-sama pensyarah KPD atas keperluan ini dan ialah dibincangkanlah kenapa ia perlu, sebab kalaulah kata di FSM perlu untuk mencapai CLO tersebut secara bersemuka, bermaksud bagi saya lah, bermaksud fakulti lain sepatutnya sama jugalah. Itu saya punya pandangan ya. Sebab kita buat ni adalah untuk mencapai CLO kita. Jadi kalau keperluan khusus itu memang memerlukan, tanpa kita buat aktiviti ni, maka CLO kita tak boleh capai dan kita dulu diberi sampai 70% kan. Jadi kalau mungkin kalau tak buat secara bersemuka ni mungkin hanya 50% sahaja tercapai. Jadi ini satu keperluan lah. Jadi boleh, bagi saya boleh dibincangkanlah di peringkat bersama-sama dengan penyelaras khusus. Dia secara kolektif lah. Jadi sebab kita pun memegang kod khusus yang sama kan. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih Dr. Syakira. Okay, seterusnya jika ada soalan lagi, ada yang tak clear lagi ke tentang ni? Mungkin ada ni, saya tahu Dr. Nurul lah terutamanya memang dari semester lepas lagi nak untuk bersemuka hybrid ni kan Doktor kan. Dan ada komen di situ, perlu di FSM kerana kita mahukan guru pelatih laksanakan aktiviti penyiasatan yang memerlukan manipulasi bahan dan peralatan. Okay. Maksud saya, sebab tu maksudnya kita bila memegang, bila kita kata penyelarasan tu sepatutnya sama, sebab sepatutnya lah bila pelajar mengikuti kursus tersebut, skill set yang pelajar perlu capai sepatutnya sama. Bila kita menggunakan satu kod khusus, sebab kita ada CLO kita, so ada skill set yang perlu dicapai. Jadi kalaulah di satu fakulti melihat itu perlu, saya rasa perkara ini perlu dibincangkan sebab mungkin skill tersebut tidak dapat dikuasai lah oleh pelajar lain kalau mereka tidak dilakukan secara bersemuka. Jadi bagi saya perlu dibincangkan lah, dibincangkan bersama-sama penyelaras khusus dan juga pensyarah-pensyarah khusus yang lain. Sebab ialah kita pun institusi pendidikan, kita tak naklah disebabkan oleh COVID ini kualiti guru yang kita keluarkan itu
berkurangan, sedangkan pihak KPT telah memberi ruang-ruang. Ya, sekiranya mereka perlu balik, maka mereka perlu balik, tetapi sekiranya mereka tidak balik tetapi mereka mencapai kualiti yang telah pun ditetapkan, dan itu tidak apa. Tapi kalau mereka tak balik, kualiti mereka tidak seperti yang kita harapkan, sebab mereka ni nak keluar, mereka akan jadi guru. Jadi itu yang menjadi inilah. Jadi sebab tu KPT pun memberi kelonggaran bagi mereka, hanya mereka-mereka ini yang dibenarkan pulang. Jadi dibenarkan pulang tu pula tak semestinya semuanya akan ada kelas. Yang ada kelas ni yang atas keperluan program ataupun kursus. Terus ada soalan lain. Jelas Dr. Shakira cakap jika ada keperluan sahaja yang terdesak saja. Jika tak ada keperluan macam saja-saja nak jumpa ke, tak payahlah kan, sebab benda ni kita pun tak nak untuk mengelakkan kluster lain pula lah kan. Jadi jika begitu terdesak sahaja kita buat perkara ini. Saya buka lagi satu soalan last sebelum kita pulangkan balik kepada jabatan, untuk ketua-ketua jabatan dapatkan senarai khusus ni. Sebab Dr. saya kira kita perlu hantar nama khusus ni hujung minggu ni ya. Itu daripada BHCA ke? Daripada TNCA kan? Okay. Kan, jadi mungkin nak tahu secara rawak dulu kot, tinjauan dulu kan, kita nak tahu berapa supaya mungkin boleh bersedia ke. Saya ada soalan teknikal. Silakan Dr. Soalan untuk Dr. Faridah Lisa. Macam ni, sekiranya misal kata sekarang kita semua kena memaklumkan kepada fakulti supaya boleh dibawa kepada PPA dan sebagainya lah, sama ada kita punya keputusan untuk bagaimana kita nak melaksanakan kita punya pengajaran tu pada semester hadapan dalam bentuk hybrid ke, fully online ke, campur ke, whatever lah. So sekiranya bila kita dah maklumkan bahawa so this is my plan, bila kita masuk ke minggu yang menghadapi realiti sebenar, tiba-tiba ada yang tarik diri. Dia tak jadi pula nak buat hybrid learning, dia nak go for full online learning. Ataupun tiba-tiba dia kata, oh ni perlu. Adakah itu dibenarkan? Gitulah ceritanya. Soalan untuk TDA. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syakina. Saya rasa perkara ni akan berubah ikut masa ni. Memang waktu hari ni kita buat keputusan, kita akan buat sikit lah kita. Okay, hari ni Dr. Syakina nak buat, dah decide dah untuk A202 nanti kita nak, doktor nak buat untuk hybrid. Tapi katalah tiba-tiba untuk minggu depan nak start kelas, tiba-tiba ada tarik balik ke, kluster makin naik ke. Jadi tak boleh jugalah saya rasa, dan itu jadi online sepenuhnya lah. Di pihak kita, kalau kita dah beli barang-barang tu tak apa Dr. Shakira kan, kita boleh timbang masalah. Dia gini, sebab dalam keadaan sekarang ni di pihak universiti lah, saya melihat dari segi aspek di pihak universiti, bila pelajar balik dari segi prasarana mesti kena disediakan, dan dalam keadaan SOP sekarang pelajar tak boleh lagi duduk macam dulu. Macam dulu kan satu rumah ada berapa, semua tu memang semua nak kena ambil kira lah. Jadi sebab tu sekarang ni kita perlu dapatkan bilangan berapa yang perlu balik supaya prasarana universiti juga perlu align dengan semua-semua yang kita perlu ni. Jadi bukan sekadar pelajar kita nak balik, universiti nak kena sediakan dari segi contohnya, sebab kena dalam kawalan. Contohnya kalau lah kita pelajar kita duduk rumah sewa. Rumah sewa tu pun kita bimbang, sebab kalau tidak dikawal, bila datang hybrid, dia datang jumpa lecturer dia, dekat situ kita tidak mahulah ada satu kluster baru tu dekat situ. Jadi itu antara sebab apa setiap satu tu dilihat dengan terperinci. Cuma kalau lah macam Dr. Syakina kata tadi, kata plan nak buat hybrid, means bila hybrid kita dah tentukan pelajar tu balik. Pelajar tu balik ke sini kan, pelajar tu dah balik ke sini. So bila tiba-tiba kita kata tak nak buat, bagi saya tak ada masalah yang tu, sebab bermaksud maksudnya kita carry online dah, pelajar pun dah ada kat sini, tak ada masalah. So dia buat online je. Cuma dari segi kalau tiba-tiba kita nak buat hybrid, saya rasa itu ada isu juga, masalah. Kita kena balik ke sini. Tu dia jadi masalah lah, sebab dari segi prasarana semua jadi kalut lah. Lepas tu saya nampak macam tu. Kenapa saya bangkitkan benda ni ialah berdasarkan pada amalan semester lepas. Saya dapati bahawa ada beberapa kursus ni nak offer for in person.
Apabila kita dah buat penyelarasan di peringkat jabatan bla 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 bla, tiba-tiba pencara berkenaan dia terus tak jadi. Tak jadilah nak buat in person. So ada perkara-perkara yang kita harus ambil kira bukan setakat pada pihak pencara, pada peringkat pentadbir. So itu yang saya maksudkan. Pada pencara-pencara semua consider lah kita punya pentadbir, kita punya apa yang di pejabat, yang di makmal yang bersedia untuk kita, and then tiba-tiba kita just switch off macam tu saja kan. So that's another thing that kita dah you know, I mean like not respecting orang punya preparation, betul. So sekiranya benda tu kita katakan ada flexibility kat situ, that will be better lah for everyone. Cuma bila di peringkat jabatan nanti, everyone must have a very strong justification lah kenapa dia nak juga dia punya kursus dia dilakukan dalam di kampus. Perlu juga. Saya faham Dr. Nurul tu. I would agree with her so much that this is what the teachers need. Tapi menunjuk kepada apa yang guru-guru sekarang berlaku dan apa yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri KPM, bukan KPT, KPM. Dia terus arah cikgu-cikgu kita untuk terus you switch kepada online learning. Bukan semua tahu tentang online learning. Maybe this is another skill that kita perlu terapkan pada guru-guru kita. Bakal guru-guru ni tak semestinya dalam kursus KPD je, kursus-kursus kita sendiri. So the point is TDA dan juga Dr. Shakira, we have to make sure that all of us, semua pensyarah-pensyarah ada at least basic skill untuk how to handle online learning ni. Yang ada setengah guna, don't be surprised kalau kita tengok ada keluhan pelajar-pelajar yang dia buat 3 jam terus dan budak kena duduk 3 jam terus dalam kelas dan dia ada yang just click through PowerPoint presentation with a monotonous voice. So, semua benda-benda ni kita harus ambil kira lah, because kebetulan tengah buat FRJS punya proposal. Saya terbaca-baca lah yang mana yang 2020 punya paper, 2021 punya paper about how they report on student punya motivation. So we should also consider that into our decision. Just sharing untuk diri saya dan untuk semua orang lah. So how this thing is important, and thank you Dr. Shakira for preparing 30 kursus. 30 at least semua orang kena ada that skill lah. Saya dimaklumkan unit latihan memang bajet kurang untuk tahun ni, tapi saya kata tolonglah, ni keperluan pensyarah kita lah untuk sebab we need training lah in this kind of situation sekarang ni. Dan juga sedikit makluman lah untuk tentang isu guru ni. Jumaat lepas saya memang ke KPM untuk bersama-sama dengan KPT untuk kita berbincang untuk bagaimana pihak KPT membantu KPM untuk PDPR ni. Jadi memang since dah ada, kita tengah bincang pasal sekolah ni, buat masa ini memang semalam pun kami ada mesyuarat dengan KPM semalam secara dalam talian lah, di mana memang mereka memerlukan bantuan UA. Dan insyaAllah UPSI pun kita ada part yang diberi untuk kita bantu. Tetapi pada hakikatnya yang dilaporkan kita ada 450 ribu guru, tapi yang grup yang aktif untuk online ni dalam 1/10. Jadi mungkin mereka ini yang akan menggerakkan untuk online, tetapi masih ramai lagi yang masih belum mungkin dari segi kemahiran mereka, itu satu yang menghadkan mereka. Yang kedua adalah mungkin disebabkan oleh pengetahuan mereka dari segi bagaimana mereka nak memerlukan untuk buat modul untuk membantu para pelajar mereka yang tak ada capaian. Jadi itu adalah satu perkara baru yang mereka tidak dapat latihan tersebut. Jadi mungkin dalam kita menyediakan guru, perkara-perkara ini mungkin kita boleh ambil kira lah. So pelajar-pelajar kita in whatever situation, pelajar kita boleh, maksudnya dia boleh berkhidmat lah. Mungkin itu antara preparation yang mungkin kita boleh buat jugalah di peringkat UPSI. Ya. Okay, kalau tak ada soalan lagi, terima kasih banyaklah kepada Dr. Shakira kerana sudi turun padang dengan kami kan. InsyaAllah boleh. Jadi betul. No problem. Allah sentiasa tolong kami kan, dalam memang mencabar kan kita punya sekarang punya situasi kan, setiap hari ada macam Dr. Nurul cakap lah, term baru timbul dan juga mencabar buat kita dan pelajar juga. Ini satu cabaran lah. Okey,
Dr. Ikhwan nak respon ke Doktor? Silakan, Dr. Ikhwan dah ada dah. Ya, Okey, silakan Dr. Ikhwan. Okey, Ya, silakan. Assalamualaikum. Okey, untuk persoalan tadi tentang robotnya, apa dah soalannya tadi? Dah tulis saya pun lupa dah. Ada kita punya kemudahan ke? Ada kita ada pembelian barang-barang untuk video ke robot ke untuk menyokong pembelajaran kita? Oh, okey. Sebelum tu boleh juga kot saya update tentang permohonan pelajar-pelajar yang pulang untuk semester A202 nanti. Setakat ni kita terima 235 permohonan sahaja untuk balik ke kampus. Total kita berapa, Doktor? Total kita ada 4,415. Okey, dalam 5% lah. Okey, jadi out of 235 tadi pun mungkin kita akan tapis lagi tu sebenarnya. Maknanya bukan semua yang akan kita benarkan dan kita akan tallykan dengan data-data B40, kebajikan kita dan sebagainya lah. Makna kata mungkin paling banyak pun 150 je kita benarkan pun nak kena selaraskan dengan kemudahan college yang kita ada. Jadi itulah mana kata saya bukanlah nak kata peluang untuk kita hybrid tu tipis, tidaklah kan, tetapi jumlah pelajar yang akan kembali tu pun sebenarnya sangat sedikit dan yang benar-benar memerlukan saja. Okey. Untuk kemudahan, fakulti ada buat pembelian ad hoc lah hujung tahun lepas. Itulah untuk maknanya kita ada penambahan beberapa gadget untuk support pembelajaran online ataupun hybrid. Jadi yang kita tambah adalah kita ada 2 webcam business resolusi 4K, ada 2 tambahan, maknanya kata dengan desktop kita ada 1 dengan webcam built-in. Jadi kita sekarang boleh run 3 kamera serentak dengan green screen, ada lighting lengkap dan juga 2 pen tablet. Jadi sekarang kita harap pensyarah-pensyarah mungkin boleh guna pakai, dah tak perlu guna whiteboard. Jadi kelas misal kata berlaku hybrid, pelajar yang di dalam lecture room juga melihat pada LCD dengan tulisan pada komputer dan tulisan yang sama dipancarkan untuk pembelajaran online. Juga kita ada sediakan satu all-in-one PC bersama-sama dengan satu lagi laptop tambahan. Dan untuk menambah baik kualiti video dan audio, kita juga ada satu gimbal untuk mengelakkan kamera shaking dan juga satu DSLR sedia ada. Jadi pensyarah-pensyarah boleh guna pakai dan semua peralatan ini kita sediakan di bilik seminar biologi. Sedang di-set up lagi sebab peralatan tu pun baru je sampai dan kalau boleh kita akan cuba sediakan manual penggunaan lah supaya ada mana kata adalah cara-cara nak guna pakainya tu. Cabarannya lebih kepada teknikal lah Dr. Syakirah dan juga TDA sebab apa dia datang dengan software-software yang kita tak familiar dan sebagainya. Jadi itulah dia, cabaran dia lebih kepada aspek teknikal dan juga connection audio-video. Betul-betul, itu saja. Okey, Dr. Ikhwan, jadi pelajar-pelajar ni kalau kata 200 lebih, mungkin 150 balik pun, tetapi tidak semestinya kita buat hybrid sebab mereka ni, dia balik ke kampus untuk nak dapat prasarana untuk dia belajar. Jadi, kalau mereka ni tidak, maksudnya kalau pensyarah kursus tidak mengatakan mereka perlu untuk datang ke kelas, mereka ni duduk di college saja, belajar dari college secara online. Betul. Jadi tak semestinya mereka ni hybrid. Betul. Hybrid ni lebih kepada keperluan program dan kursus buat masa inilah dalam keadaan kita SOP ni. Exactly Dr. Syakirah. Okay, terima kasih atas Dr. Ikhwan atas tadi feedback tadi. Betul lah kalau masa tu kita di fakulti kita dah insya-Allah lah boleh dibuat. Tetapi sekali lagi jika betul-betul keperluan kita pun tak naklah tiba worst case tiba kata ada kluster FSM ke itu kita nak dengar lah kan. Tapi jika betul-betul ada keperluan. Jadi saya pulangkan kembali perkara ini kepada jabatan lah ketua jabatan untuk memperhalusi benda ni lah ya. Kalau jika rasa sangat perlu mungkin ada satu saja kursus okeylah kan, ataupun tak ada langsung itu kita tengok macam mana Dr. Syakirah ya.
Okey, terima kasih semua dan selamat petang. Terima kasih sekali lagi semua orang, Dr. Shakira dan semua yang hadir petang-petang ini. Terima kasih dan Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Syakira, terima kasih Lisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua.